dan perempuan semua, bila kita ambil alih kerajaan, kita jangan ingat bahawa pegawai-pegawai tadbir ini kesemuanya atas 100% akan ikut kita. Walaupun polisi kita buat di peringkat esko, walaupun enactment kita buat di peringkat DUN, tapi ada enactment yang mereka tak ikut, ada polisi yang mereka tak ikut. Ini berlaku dalam tempoh 50 tahun yang mereka tanam kepada pegawai-pegawai tadbir ini, dan ada di kalangan pegawai tadbir yang muak dengan cara mereka, dan mereka berusaha supaya kerajaan yang ada itu jatuh, yakni kerajaan yang lama jatuh. Ada juga. Dan ada juga di kalangan tenaga-tenaga pemikir kepada MB lama, yang apabila kita menang, kita nampak seolah-olah mereka ni cuba nak sabotage. Tapi dengan kebijaksanaan ahli esko kita dan MB kita, dia tak mau pecat. Tapi apa yang menarik, bila cukup 1 tahun kita tadbir, kita mesyuarat ataupun persidangan dewan yang dipanggil persidangan dewan ada belanjawan, macam 17 bulan ni lah. Waktu kita bentang belanjawan, kita tengok dalam belanjawan itu kita menganggarkan bahawa hasil balak kita akan dapat 35 juta. Hasil balak kita jangka kita dapat 35 juta. Sedangkan kita tengok cara pengurusan balak di zaman UMNO tahun 2005, 2006, 2007, 3 tahun ini, setiap 1 tahun kebenaran untuk dipotong balak, untuk ditebang balak ialah 2,340 hektar. Mereka tebang 2005, 2006, 2007. Sedangkan ketiga-tiga tahun ini kita tengok hasil dia ialah 10.9 juta. Dalam bajet tahun 2009 yang dibentang pada 19 November tahun 2008, kita anggarkan kita boleh dapat 35 juta. Dengan hasil balak, ya, dengan balak yang ditebang banyak seperti yang saya sebut tadi. Minggu pertama bulan 10 mesyuarat esko, pegawai kewangan bentang hasil balak pada tahun ini setakat hari ini, setakat mesyuarat esko minggu pertama bulan 10 ialah 40 juta. Bila kita letak perbezaan, 3 tahun mereka mengendalikan hutan balak, di zaman mereka memerintah hanya dapat 10.9. Sedangkan kita tak sampai setahun, kita letaklah setahun 40 juta. Kalau 3 tahun diberi kepada kita, kita jangka boleh dapat 120 juta. 109 juta lagi ke mana pergi? Sedangkan 109 juta ni bukan 109,000, 109 juta. Menunjuk kata kalau 109 juta ini diurus, ditadbir dengan baik, artinya rakyat negeri Kedah yang ada lebih kurang 1.9 juta, saya yakin kita boleh bagi sampai pada satu peringkat anak yatim boleh kita bagi, apa nama ni, ibu tunggal boleh kita bagi. Kalau hasil balak pun mereka sudah seleweng sampai ke peringkat itu, lebih daripada 100 juta, kita bayangkan bagaimana yang lain. Pejabat daerah Banak Baru mensasar ataupun dia, orang kata, dia meramalkan tahun ini pendapatan boleh dapat dalam tempoh setahun tu boleh dapat lebih kurang 150,000. Anggaran boleh dapat 150,000. Tapi setakat bulan 10 ni dapat 1 juta. Kalau diurus tadbir dengan baik, negeri Kedah ni sejak daripada awal dulu, kalau rakyat percaya kepada kita, bayangkan bagaimana kita boleh bangunkan rakyat dan bagaimana kita boleh beri kebajikan kepada rakyat. Usaha kerajaan nak meringankan bebanan rakyat dengan kerajaan yang dahulu, usaha kerajaan nak bebankan bebanan ke atas bau rakyat. Projek ZP. 2 hari selepas MB angkat sumpah, Ustaz Izzan angkat sumpah, dia isytihar bahawa zon industri petroleum Mian ini dibatalkan. Isytihar. Kemudian dia kata, oleh kerana kita nak guna tanah sawah ini untuk apa nama ni projek tanam padi,
Maka kita pindah projek itu ke Kuala Sungai Limau, tambak laut. Projek ini boleh menapih minyak pada satu hari sebanyak 800,000 tong. Artinya pendapatan kerajaan Kedah dijangka pada awal 2014 sehari dapat lebih daripada setengah juta, 800,000 ringgit. Yang inilah yang MB Isytihar setahun dijangka kita dapat 400 juta. Pendapatan hari ini 470 juta. Itu ada 877 juta dijangka. 400 juta ini 10% dari 400 juta itu adalah untuk anak yatim dan ibu tunggal. Dan projek ini atas nama Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua, dia memberi peluang pekerjaan pada rakyat Kedah 30,000 orang. Projek ini. Sedangkan di tempat yang lain mereka buang kerja, kilang-kilang buang kerja. Anggaran belanjawan tahun 2007 mereka menganggarkan lebih kurang 5 juta. JLC akan memberi sumbangan pada kerajaan 5 juta. Kerajaan menganggarkan 30 juta sumbangan daripada JLC. Sedangkan sebelum ini sumbangan pada JLC 5 juta. Baru ni bila kita semak balik anggaran belanjawan kita, JLC boleh bagi sumbangan pada kerajaan lebih kurang 30 juta. Kita dapati JLC beri sumbangan di 35 juta. Projek balak pada zaman dahulu, saya nak sebut. Okey, katalah projek balak tu kebenaran untuk ditebang, semua syarikat-syarikat balak ni dipanggil oleh MB. Kita tabir, kita tidak lagi kata nak anugerah kat kawan anugerah, dan juga tidak ada dari segi kita kata rundingan. Nak tender secara terbuka, bayar deposit sebanyak 10,000 dan belanja pengurusan dia 200, 10,000 200, masuk tender, masuklah berapa nak masuk. Bawah pada 16 memang kita tak bagi. 1,000 1 hektar untuk kerajaan, mungkin 5,000 1 hektar untuk pakai, jadi 6,000, ataupun 7-8,000 untuk masuk pakai, 1,000 untuk rakyat. Ini pengagihan macam kereta api randi. UMNO memerintah. JLC ini ialah tempat mereka cari duit. Mereka jadikan duit ni sebagai tilam untuk dapat tidur. Satu orang wakil rakyat kadang-kadang dianugerahkan kepada dia jadi ahli lembaga pengarah anak syarikat kerajaan negeri ni sampai 5. Satu-satu anak syarikat tu dia dapat allowance tahunan 70,000. Tapi bila mari zaman kita, keistimewaan yang macam itu kita tak ambil, kita bagi untuk rakyat. Pak Ustaz Fadil pesan, tinggal pesan, kalau kita dapat tadbir dari Kedah, buatlah hak mola sekali Universiti Insaniah. Karena nak bangunkan rakyat, nak bagi rakyat sejahtera, nak bagi sejahtera pemikiran rakyat dari Kedah ini, kita kena bangun universiti kita. Tanah Rizal Melayu, perumahan yang kita buat 100% untuk orang Melayu. Mana-mana tanah freehold yang asalnya tanah Rizal Melayu, seperti di pinggir Alostar macam sebelah ni, tanah freehold dah habis di Alostar. Kita ambil tanah di pinggir Alostar untuk kita bangunkan projek perumahan. Tanah ini kita terpaksa tukar dengan tanah Rizal Melayu di tempat yang lain untuk jadikan yang itu sebagai freehold. Kita bangunkan projek perumahan, tak boleh buat rumah lebih dari 150,000, dan kemudian kuota untuk rakyat ialah 50% Melayu dan 50% yang bukan Melayu. Lagi polisi baru yang kita buat, siapa-siapa nak memiliki tanah yang ditroka tanah kerajaan, dengan syarat dia duduk di tanah kerajaan tu, dia kena minta lesen milik sementara. Lesen milik sementara ni RM75 ke RM70, lebih kurang itulah, tapi tak lari itulah, setiap bulan. Dalam tempoh 5 tahun saja mereka boleh mohon untuk dapat grant, dengan syarat tidak melebihi 3 ekar.